Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya maka kita dapat bersama lagi ya dalam Ummah Today Live. Dan saya rasa sangat-sangat teruja kerana setiap kali saya live saya akan dapat bersama dengan mereka tetamu-tetamu hebat dan daripada situlah saya juga dapat menambah ilmu saya. Malah sebelum ni ada bukan setakat ilmu-ilmu agama, malah ada ilmu mistik yang saya belajar daripada tetamu kita, subhanallah. Dan itu adalah antara yang mendapat tontonan tinggi di Ummah Today. Dan hari ini kita akan bicarakan satu bidang yang sebenarnya saya pun tak mahir, saya pun sangat-sangat cetek pengetahuan dalam bidang ini. Kalau ditanyakan tentang saham kepada saya, Masya Allah, saya takut nak masuk dalam bidang saham ni. Sebab apa? Satunya, saya tak tahu nanti apa akan jadi turun naik. Sebab ilmu ni kena ada. Kalau ilmu tak ada, macam mana kita nak laburkan duit kita begitu saja? Tambah-tambah lagi, kita kena titik beratkan soal agama dalam hal apa saja yang kita lakukan. Tak kisahlah saham ke, berniaga ke, perbuatan fizikal kita hari-hari, makan, minum dan semuanya kita kena titik beratkan. Tidak boleh tidak. Ya, kita perlu patuh apa yang Allah perintahkan dan kita kena tinggalkan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini saya nak bawakan satu tajuk yang cukup menarik. Bayar zakat hasil labur saham. Dan kita sedia maklum, kita orang Islam ya, bayar zakat merupakan satu kewajipan dan merupakan rukun Islam yang perlu kita penuhi. InsyaAllah bila dah cukup haul ya, insyaAllah, maka kita perlu keluarkan zakat kita. Tak kira zakat harta, zakat perniagaan, zakat pendapatan dan sebagainya. Jadi untuk itu, persoalannya, bolehkah kita bayar zakat hasil labur saham ataupun mungkin kita ada persoalan lain yang menarik yang boleh kita kupas daripada segi pelaburan saham itu sendiri dan juga zakat itu sendiri. Jadi untuk itu kita tampilkan dua orang ilmuwan yang cukup hebat. Ya, saya tahu, saya rasa anda semua pernah menyaksikan TV, tanyalah ustaz, maka ustaz ini sentiasa memenuhi undangan ya untuk memenuhi jemputan daripada stesen-stesen TV. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, pengurus unit syariah dan hubungan antarabangsa PPZ MAIWP. Masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan FBI. Itu dia. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Sangat bertuah saya, rezeki saya hari ini dapat bersama dengan Ustaz. Sebenarnya saya tak perlu tanya dekat TV dah. Saya tanya depan ni je senang. Itu rezeki saya. Dan juga yang saya rasa kalau orang cakap pasal saham ni memang familiar lah dekat social media, dan saya pernah nampak ya kelibat wajah beliau di billboard. Kali ini saya nampak dekat frame ni pun macam dekat billboard juga ni. Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad merupakan mentor pelaburan saham syariah. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar FBI? Okey. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa untuk Ummah Today malam ini. InsyaAllah. Baik. Kita ada persoalan ataupun topik yang cukup menarik untuk dikupaskan bersama kedua-dua ahli panel kita, iaitu bayar zakat hasil labur saham. Jadi soalan yang pertama, saya nak ajukan kepada Tuan Haji Asri dulu. Apakah hukum pelaburan saham dalam Islam? Silakan Tuan Haji.
Memandangkan saya bukan ustaz FBI kan. Apa kata kita dengar penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usni? Kan kalau saya kupas kan macam takut bunyi lain pula. Dan mungkin Betul orang juga sangsi kan? dengan jawapan saya. Jadi apa kata kita dengar pandangan daripada Ustaz Ahmad Usni dengan soalan yang pertama daripada FBI kita ni? Okey, silakan Ustaz. Ustaz, Oh, kita ini- main pasing-pasing. Ini seni passing bola apa nama tu Liverpool ni, padu ni. Ya. Seni Betul. passing bola kepada Salah untuk Salah skor. Jadi macam inilah. Jangan tersalah skor sudah. Tapi maknanya scorer tu start lah sekarang ni. Itulah takut skor tak masuk gol. Skor masuk gol orang lain. Mesti masuk insya-Allah. Okey. Terima kasih Haji, terima kasih FBI dan juga penonton-penonton Ummah Live yang dirahmati Allah Taala sekalian. Pertama sekali kita kena faham soal apabila kita sebut tentang apa jua aktiviti dalam dunia kita ini, terutama aktiviti yang melibatkan muamalat. Setiap satu transaksi ataupun perkara yang melibatkan muamalat dari sudut keuangan, dari sudut perniagaan, dari sudut jual beli dan seumpamanya, secara umumnya asalnya adalah diharuskan. Maknanya kaedah asalnya adalah dalam muamalat ni apa-apa sahaja dia haruskan kecuali ada dalil khusus yang melarang ataupun menyatakan bahawasanya salah satu transaksi itu ataupun kaedah yang kita lakukan ataupun perkara yang kita lakukan itu adalah haram dan juga terlibat dengan unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh syariah seperti riba dan seumpamanya. Adapun bila kita bercakap tentang soal saham ini adalah terbitan-terbitan ataupun cara kaedah di mana syarikat-syarikat mengeluarkan ataupun menjemput kita kata macam mana syarikat ni nak menambah pasaran ataupun nak menambah modal dia, nak menambah dari sudut kekuatan pegangan keuangan syarikatnya, maka mereka ini akan menerbitkan saham-saham yang diapungkan di pasaran secara umum, pasaran masyarakat umum di public dan diletakkan di dalam Bursa Malaysia untuk membolehkan orang ramai membeli saham-saham syarikat tersebut. Dan apabila kita melibatkan diri dengan pelaburan saham, ini bermaksud kita melibatkan diri dengan perniagaan syarikat tersebut. Katakanlah kita memilih satu saham. Katalah saham tu namanya saham FBI. Contoh manalah tahu kan, FBI ada saham satu saham. Harap-haraplah satu hari. Masya-Allah kan. Ada saham FBI. Kita pun pilih saham FBI ni sebab apa? Sebab kita tengok syarikat dia, kita tengok perjalanan syarikat dia bagus, apa yang dia jual beli dekat syarikat dia, perniagaan dia. Contohnya FBI ni membuat perniagaan servicing dan juga entertainment misalnya kan. Entertainment, tapi entertainment yang dibuat adalah entertainment yang patuh syariah whatever, kemudian perjalanan syarikat bagus apa semua. Jadi diberi perakuan bahawasanya FBI Berhad ni, FBI Berhad lah kan, kita kata Berhad. FBI Berhad ni dia ni syarikat yang bagus dan juga syarikat yang patuh syariah. Maka apabila kita melibatkan diri, maknanya kita beli saham yang ditawarkan ataupun diapungkan oleh syarikat tersebut di pasaran saham, maka kita sebenarnya melibatkan diri kita dengan perniagaan tersebut. Ini yang selalunya orang salah faham. Orang kata main saham. Sebenarnya kita bukan main saham ni. Kalau bermain saham, dia nampak macam ada elemen perjudian. Tetapi kalau kita menyebut dengan kalimah yang betul, pelaburan saham. Bila kita sebut pelaburan, walaupun tadi FBI ada buat mukadimah sikit, pelaburan tu boleh jadi peleburan juga kalau salah gaya ya. Betul juga kan. Itu yang saya takut tu. Itu yang takut tu. Tetapi dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan pembelajaran, dengan pengalaman, dengan kita mendalami, kita tahu konsep. Maka konsep kita berniaga apabila orang menyumbangkan modal ataupun menawarkan sesuatu dengan syarikat kita, maka itu adalah diharuskan dalam konsep yang dinamakan sebagai musyarakah. Maknanya semua orang bersama-sama kita join dalam company tu. Contoh saya jual air, saya ajak 2-3 orang, okey tuan bawa RM10 modal,
tuan seorang lagi bawa RM20 modal, tuan seorang lagi bawa RM30 modal. Yang saya nak jual ni adalah air. Jadi ramai-ramai kita berniaga air. Contohnya lah, maknanya setiap orang tu mempunyai bahagian dia masing-masing dalam perniagaan tersebut. Maka inilah sebenarnya konsep kita melabur saham. Jadi saham ni telah diperakukan dan juga telah pun dinilai sebagai aktiviti yang patuh syariah, terutama saham-saham yang melibatkan ataupun saham-saham yang diperakui oleh Suruhanjaya Security, bahawasanya saham-saham ini adalah patuh syariah. Kecuali ada syarikat-syarikat yang tidak mencapai standard patuh syariah tu, mereka tak dapat, mungkin dari sudut perniagaan, mungkin dari sudut kewangan mereka, cara mereka menyimpan, mungkin simpan di bank konvensional dan sebagainya, maka itulah yang menyebabkan mereka ni tak patuh syariah. So yang boleh kita libatkan diri adalah saham-saham yang patuh syariah. So senang cerita, kesimpulannya saham ni adalah kita berniaga. Maksudnya kita berniaga dengan syarikat tersebut, kita memilih satu syarikat, kita beli saham dia untuk kita berniaga dengan dia. Maksudnya kita yakin dengan perniagaannya, maka apabila saham itu naik misalnya, kita mendapat keuntungan daripada modal asal yang kita beli, kita jual, maka keuntungan itu aktiviti itu dianggap patuh syariah. Tak ada masalah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Saya teringat dulu masa saya bertugas untuk sebuah syarikat, iaitu Media Prima dan juga Astro lah, senang cerita macam tu. Memang disediakan saham untuk pekerja yang macam Ustaz cakap tadi. Itu yang dinamakan ESOS tu, betul Itu ESOS. Itu salah satu bentuk. Salah satu bentuk. Bentuk dia macam-macam. Dan yang lain, saham lain saya tak main bukan main, labur apa-apa iaitu kecuali dalam amanah saham. Amanah saham itu pun saham juga. Sama juga. Yang tu saham juga tapi lebih selamat lah. Tapi daripada segi selamat ataupun tidak tu yang saya nak tanya lebih lanjut ni kepada Tuan Haji Asri pula. Orang cakap pasal saham-saham, rugi kau tak main ni. Macam tu lah, itu bahasa kita lah. Dia tak kata rugi kau tak labur kan, rugi kau tak main ni, lebih kurang macam tu. Tapi kita nak tahu juga, untuk orang-orang kebanyakan yang tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman, apa sebenarnya manfaat saham dan apa pula risikonya? Sebab saya dengar ramai kawan-kawan saya yang walaupun ada ilmu, belajar saham, tetap juga ada kerugian, tetap ada loss dia. Jaranglah dengar macam untung berganda-ganda ni. Silakan Tuan Haji. Alright, terima kasih kepada FBI dan juga kepada Ustaz Ahmad Husni yang bersama kita pada sesi malam ni. Jadi sebenarnya kalau balik kepada persoalan FBI tadi tentang melabur saham ni ada kala untung, ada kala rugi. So mana pelaburan yang kata selamat tu? So definisi selamat ni satu perkara yang perlu kita faham adalah pelaburan yang dikawal selia oleh pihak autoriti. Okey, bukannya tentang wang yang kita laburkan tu boleh garanti menjaminkan keuntungan, tidak. Kerana bila kita sebut tentang dunia pelaburan, kita tidak boleh lari daripada faktor kerugian dan juga keuntungan. Seperti mana yang Ustaz Husni kongsikan tadi, pelaburan saham adalah perniagaan. Mana mungkin ada perniagaan sentiasa untung dan untung dan untung tanpa melibatkan risiko kerugian. Jadi serupalah dalam dunia pelaburan ini, definisi selamat ni bermaksud kita sebagai masyarakat Malaysia yang ingin terlibat dalam dunia pelaburan ni, yang pertama adalah kita perlu fahami produk yang ditawarkan, adakah ia produk yang dikawal selia oleh pihak autoriti, iaitu Suruhanjaya Security Malaysia. Kerana untuk produk-produk pelaburan berada dalam pasaran, mereka perlu mendapatkan kelulusan daripada Suruhanjaya Security Malaysia ini. Di situlah elemen yang kita kata selamat. Selamat di sudut apa? Selamat di segi sudut duit kita tidak boleh hilang begitu saja. Duit kita tidak boleh ditipu oleh mana-mana pihak kerana dikawal selia. Tapi di elemen untung dan rugi itu pasti akan berlaku. Betul, seperti mana FBI kongsikan tadi. Ada yang ada ilmu saham pun boleh mengalami kerugian. Tetapi kenapa kita belajar ilmu pelaburan tersebut? Sebenarnya kita belajar sebab kita tahu produk pelaburan yang kita terlibatlah produk yang ada risikonya. Ada potensi kerugiannya. Jadi dengan adanya ilmu sebenarnya kita belajar untuk meminimalkan kerugian dan kita nak memaksimalkan keuntungan. Bermaksud kata lain, untung rugi itu pasti berlaku. Tapi dengan adanya ilmu, di sinilah peranan bagaimana kita boleh menguruskan risiko kita dan pada yang sama, insyaAllah kita dapat gandakan pelaburan kita. Cuma hari ini ramai yang gagal, yang boleh saya katakan kenapa mereka gagal dalam dunia pelaburan ini bukan sebab
Mungkin yang tak ada ilmu tu memang bermasalah lah, kerana tanpa ilmu mereka Ya. bertindak seperti orang gila. Tapi kalau orang yang ada ilmu tu, insya-Allah mereka akan beramalkan ilmu yang ada, dan di sini mereka akan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Jadi yang kata lain sebenarnya, suka atau tidak kita akan alami kerugian dan keuntungan. Tetapi dengan adanya ilmu kita minimalkan kerugian tadi. Dan kenapa kita nak maksimal keuntungan? Apa yang kita cari? Bukan dari sudut duit tu semata-mata. Kita ingin mencari pulangan yang baik. Pulangan yang baik maksud kita nak cari, kalau dari bahasa Inggeris dia panggil return on investment. Kita nak wang kita berganda di masa depan, bukan untuk esok, bukan untuk lusa, tapi untuk masa depan. Kerana apa? Kerana hari ini kita sedia maklum dengan keadaan ekonomi yang kita masih dalam proses pemulihan. Kita lihat harga barang semakin meningkat. Ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang hilang sumber pendapatan dan ingin mencari alternatif pendapatan untuk apa? Untuk menampung kehidupan dan juga untuk yang paling penting adalah untuk atasi kadar inflasi yang semakin meningkat. Kos barang yang semakin meningkat. Sekiranya wang yang kita simpan, kita terus simpan, alhamdulillah tak ada masalah. Tapi kita tak bijak. Kerana apa? Wang yang kita simpan tidak akan berkembang. Malah ia akan terhakis dengan kadar inflasi yang berlaku. Sebab itu, suka atau tidak, kita perlu mempelajari selok-belok dunia pelaburan, mengambil sedikit risiko untuk kita gandakan wang kita untuk masa depan kita. Ya, jadi itu adalah satu saranan sebenarnya Tuan Haji. Jangan ada duit lepas tu simpan dekat akaun bank biasa dan mengharapkan dia beranak-ranak. Memang tidak akan berlaku lah. Kan? Betul. Ataupun dia beranak tu dalam kadar yang sangat-sangat sikit. Itu yang saya faham kalau masuk dalam deposit, simpanan, saving ataupun akaun semasa. Kalau fixed deposit itu dia tinggi sedikit. Tetapi masih lagi tidak boleh mengatasi keuntungan yang kita peroleh kalau kita melaburkan duit kita dalam saham. Betul begitu ya Tuan Haji? Betul. Sebab tu perlukan ilmu. Betul. Ada orang ada ilmu pun dia gagal. Sebab apa? Mungkin disebabkan dia tewas dekat emosi. Dah untung tapi nak lagi. Ini antara faktor-faktor kenapa ramai yang mungkin kecewa dalam dunia pelaburan. Tapi suka atau tidak, seperti mana yang saya katakan tadi, kita perlu mencari alternatif. Pipe air. Orang kata kalau mudah faham pipe air, kalau satu sumber pipe air kita, kalau satu berlaku kat pipe air kita, kita dah terhenti bekalannya. Jadi apa kata kita pelbagaikan sumber yang ada. Dan janganlah terlampau pelbagaikan sangat. Simpan tu kena simpan. Tapi kita nak cari simpanan ada lebihan tadi inilah yang kita nak gandakan dan mengambil sedikit risiko dalam produk-produk pelaburan yang ada di luar sana. Terbaik. Itu yang sebenarnya yang saya sendiri pun teruja nak mengetahuinya. Tapi ini baru peringkat permulaan. Soalan-soalan masih lagi awal kepada kedua-dua ahli panel kita. Tetapi berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, saya tujukan kepada Ustaz lah. Boleh ataupun tidak sebenarnya Ustaz kita menggunakan hasil pelaburan saham yang dibenarkan, yang patuh syariah lah untuk membayar zakat. Silakan Ustaz. Bila soalan yang berkaitan dengan apakah hasil itu boleh digunakan, sudah tentu apabila kita melabur ataupun apabila kita terlibat dalam saham-saham yang patuh syariah, maka sudah tentu hasilnya juga patuh syariah. Hasilnya juga insya-Allah baik dan berkat. Insya-Allah hasilnya juga adalah hasil yang tidak diragui perolehannya. Maknanya kita dapat daripada perniagaan yang halal. Maka sesuatu yang halal sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu kewajipan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam satu hadis Nabi SAW sebut, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala adalah baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik sahaja. Maka hasil yang baik tadi apabila berada di tangan orang-orang yang baik, maksudnya berada di tangan orang-orang yang soleh. Dalam sabda Nabi yang lain pula, ni'mal malus salih biyadil abdis salih. Sebaik-baik harta orang soleh duduk dalam keadaan ataupun di tangan orang soleh. Maka daripada hasil yang baik tadi digunakan kepada jalan yang diredai Allah, dan jalan diredai Allah itu sudah tentu salah satunya menjadi kewajipan kita yang menjadi hak di dalam harta kita. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka-mereka yang di dalam harta mereka terdapat hak yang termaklum. Apa maksud hak yang termaklum? Maknanya kita tahu dalam harta kita ada hak orang lain yang Allah tentukan di dalam harta kita itu. Bukan 100% kita dapat kita punya,
tetapi 100% yang Allah bagi itu hak mutlak Allah. Allah bagi kepada kita untuk kita memanipulasi, mengikut kehendak Allah. 2.5% daripada dia Allah peruntukkan untuk golongan-golongan yang telah termaktub di dalam Al-Quran, 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka di situlah kewajipan kita. Maksudnya bukan 100% kita punya tu mungkin 97.5%. 97.5% tu pun bukan kita punya semua. Ada bank punya, ada sana sini punya, ada sat lagi nak repair, rumah pula bocor, macam-macam jenis, macam-macam perbelanjaan. Maka dengan itu yang harus kita faham bahawasanya hasil yang baik daripada pelaburan kita, keuntungan saham kita dan juga perkara-perkara yang kita buat perniagaan, maka itu adalah tertakluk kepada kewajipan berzakat. Maka kita boleh sebenarnya berzakat dengan hasil keuntungan pelaburan yang kita terima daripada aktiviti pelaburan saham. Wallahualam. Itu dia, Masya Allah ya. Harap-harap jelas apa yang diterangkan oleh Ustaz Ahmad Husni sebentar tadi. Cuma pada saya nak tahu kriteria tentang pelaburan yang patuh syariah ni. Itu dia. Pelaburan patuh syariah. Dan saya nak tanya kejap lagi kepada Tuan Haji Asri juga. Macam mana ni kalau saya lah, ibaratnya saya macam orang yang tak tahu apa-apa. Kat mana kita nak bermula? Berapa ringgit saya nak laburkan? Untuk kita merungkaikan persoalan tersebut, insya-Allah kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Ummah Today Live. Insya-Allah. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Bersama-sama dengan saya, Saudara Muhammad Fakhruddin dalam program Duduk Sekejap. Kita ni janganlah jadi batu api. Kita nak lagakan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Walaupun kita tahu pihak A ni betul. Ada pula sahabat bila dapat tahu topi perang Nabi pecah sehingga cebisan-cebisan besi melekat di muka baginda Nabi Muhammad SAW. Kafa bil mar'i kaziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Tak kisah nak buat apa saja buat, tapi Islam ni hebatnya Islam dah buat guideline, panduan untuk kita lalui kehidupan ini. Alhamdulillah, ya, bertemu lagi untuk Ummah Today Live, dan hari ini saya cukup bertuah ditemani oleh dua orang pakar, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, pengurus unit syariah dan hubungan antarabangsa PPZ MAIWP, dan juga Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad, mentor pelaburan saham syariah. Okey, tadi kita dah dengar dah bagaimana kedua-dua ahli panel kita menerangkan secara asasnya tentang pelaburan saham, tentang apa orang kata yang mula-mula tadi itu hukum dia. Hukum nak bayar zakat melalui saham, dan kali ini saya nak bawakan kepada satu perkara yang lain, iaitu kita rungkaikan sedikit terperinci Al-Fadhil Ustaz tentang apakah sebenarnya. Tadi Ustaz dah cakap dah, kita memang umat Islam kena apapun kena ambil yang patuh syariah sebab kita dah ada pilihan sekarang. Dulu zaman dulu memang konvensional saja kan, tapi sekarang dah ada Islamik, itu kewajipan kita untuk pilih. Jadi bagaimana ataupun apakah kriteria untuk kita tengok kepada pelaburan saham ni, macam mana yang dikatakan patuh syariah? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih FBI yang saya hormati dan kasihi, mentor saya juga Tuan Haji Muhammad Asri dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Bila kita tengok kriteria saham patuh syariah ni, sebenarnya benda tu tak susah. Kita hanya perlu tengok kalau dalam akaun CDS tu, dalam tempat yang kita nak beli tu, dekat kita punya portfolio kita ataupun dekat platform kita tu, kita tengok nama saham, lepas tu ujung tu ada tanda bulat, kita ada tanda bulat. Itu nak kenal saham tu patuh syariah. Itu senang je. Tapi ujung tanda bulat
Logo tanda halal ke? Logo halal bukan? logo halal tu. Maknanya tanda bulat dekat ujung nama saham tu, dia bulat kecil ujung tu, itu maksudnya saham tu patut syariah lah tu. Ini cara nak kenal, Masya-Allah. cara mudah lah. Tetapi sebenarnya dia punya background dia ataupun dia punya back end dia, saham-saham patuh syariah ini senarai dia dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security ataupun disebut Security Commission, bukan security yang Pak Gad tu. Jangan orang bernama Suruhanjaya Security dia ingat Pak Gad. Bukan Pak Gad. Yang mereka ini adalah badan berautoriti selain daripada bank negara. Mereka ni hand in hand dengan bank negara. Bank negara dia kawal selia perbankan dan aliran. Ya, Ustaz. Ustaz stuck kan dekat situ? Okey, dia mengawal selia pasaran modal. Bila kita kata pasaran modal, inilah yang berkaitan dengan pelaburan saham. Jadi ada dua kriteria, dua main kriteria yang dibuat oleh yang diletakkan oleh Suruhanjaya Security, iaitu yang pertama sekali tanda aras aktiviti perniagaan, yang kedua tanda aras nisbah keuangan. Apa maksud kedua-dua ni? Dia agak teknikal sikit sebab tanda aras aktiviti perniagaan dia ada dua tanda aras, iaitu tanda aras 5% dan tanda aras 20%. Maksudnya aktiviti perniagaan yang tidak patuh syariah. Kalau ada satu-satu syarikat dia ada aktiviti bercampur, maka dia ada tanda aras 5% dan 20%. 5% kat mana? Maksudnya aktiviti yang tidak patuh syariah tak boleh lebih 5% daripada perolehan kumpulan keuntungan cukai syarikat tersebut. Contohnya dia ada aktiviti yang berkaitan dengan arak, berkaitan dengan khinzir, perjudian, tembakau, insurans konvensional, instrumen-instrumen konvensional, dividen pelaburan tak patuh syariah dan mana-mana lain yang telah diputuskan oleh pakar penasihat syariah yang tidak mematuhi prinsip syariah. Ini tanda aras 5%. Tanda aras 20% pula kepada syarikat-syarikat yang berkaitan dengan jual beli saham, pembrokeran saham, sewaan daripada aktiviti tidak patuh syariah dan mana-mana aktiviti lain. Pendek kata, kita nak katakan apa aktiviti perniagaan tersebut. Kalau dia ada bercampur. Contoh, kenapa kita kata arak tadi? Mungkin ada hotel misalnya, contoh kan? Ada hotel. Jadi pendapatan daripada jualan arak hotel tu kalau tak lebih 5%, ini sebab dah bincang ni. Jangan orang kata apa hal pula? So, arak mesti haram kan? Tak ada. Ini cerita kita melihat kepada makronya, kita melihat kepada mikronya, dah banyak dah kriteria gedebuk-gedebak, orang dah bincang, dah bersilat, dah tengok dah pandangan-pandangan ulama dan seumpamanya, maka inilah keputusan yang telah dibuat dan bukan sewenang-wenangnya kita buat tanda aras ni. Memang kita ada kajian yang sangat mendalam dan setelah meneliti pandangan-pandangan daripada para fuqaha dan juga pandangan-pandangan daripada ulama-ulama silap. Dan yang kedua, tanda aras nisbah keuangan. Nisbah keuangan ni dia berkaitan dengan kedudukan keuangan tunai dan juga hutang ke atas jumlah aset yang dimiliki oleh syarikat. Nisbah dia tak boleh lebih 33% berada di mana-mana instrumen konvensional. Maksudnya kalau satu-satu syarikat tu kadang-kadang inevitable dia terpaksa simpan dekat perbankan konvensional, bukan semua boleh simpan dekat syariah 100%. Contohnya kan. So daripada semua tu kita tengok nisbah tunai dengan nisbah hutang, kedua-duanya tidak boleh melebihi 33% berada dalam instrumen ataupun perbankan konvensional. So ini antara kriteria-kriteria lah, sebab benda-benda ni orang awam dia tak perlu tengok sangat. Yang ini siapa yang akan menilai? Inilah Suruhanjaya Security, dia akan menilai, dia akan iklankan setahun 2 kali. Setahun dia akan revise balik. Kita ada 900 lebih syarikat-syarikat dalam bursa, 700 lebih daripadanya adalah saham-saham yang patuh syariah. Daripada 700 lebih ni akan dinilai semula. Setahun akan dinilai 2 kali. Kita tengok balik. Setiap satu akan dilihat, dinilai, dikaji balik, ditanya dan diaudit semula untuk kita pastikan kepatuhan syariah sepanjang tahun. Gitulah. Dia bukan satu yang
Maknanya apa senarai yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security tadi Ustaz Betul. itu adalah senarai yang boleh dipercayai. Jangan ragu-ragu lagi dah ya, sebab memang payah ragu. orang Suruhanjaya Security memang buat kerja pun. Bukan dia keluar 10 tahun sekali tak. Setiap 6 bulan sekali. Sebab bukan sambil-sambil tarik janggut je, tak ada. Dia memang betul-betul buat. Masya Allah. Itu kalau saya kerja kat situ lah, saya tarik-tarik janggut saya juga. Sama kita. Tak apa. Saya nak bagi Ustaz berehat dulu. Saya rasa Ustaz dah cakap panjang tadi dah. Saya sekarang ni nak bagi soalan yang panjang juga kepada Tuan Haji Asri tentang bagaimana sebenarnya kita nak bermula. Terutamanya orang macam saya ni yang tak ada ilmu sangat pasal saham ni. Saya berminat ni sebenarnya. Cuma saya takut, okeylah, terus terang saya bagi tahulah kepada ahli panel berdua dan juga mungkin orang yang sedang menonton sekarang ni. Dulu pernah lah berjinak-jinak. Tapi rupa-rupanya bila melabur, dia bagi, ini bukan yang melalui Suruhanjaya Security punya. Ini zaman yang 10 tahun lepasnya. Melapor-melapor tak ada panduan ni. Tiba-tiba, Allah rupanya skim cepat kaya. Allah. Pernah terkena juga saya. Pernah terkena. Nak buat macam mana kan time tu? Tak apalah, kita reda je lah. Tapi sekarang ni saya berminat balik. Katakanlah Tuan Haji Asri nak bagi nasihat kepada saya. Sebab selalunya bila saham ni kita akan teringat apa tahu? Teringat untung je. Untung semata-mata je. Tapi apakah faktor lain yang kita perlu ambil kira apabila kita nak memulakan pelaburan dalam saham ni? Silakan Tuan Haji. Okey, saya sebelum tu saya mungkin tambah sikit daripada apa yang dikongsikan Ustaz Mak Usi tadi. Sebenarnya data terkini daripada 22 November yang lalu, data terkini daripada Suruhanjaya Security Malaysia, daripada 948 syarikat tersenarai di pasaran saham di Bursa Malaysia, 751 atau bersamaan dengan 79% adalah syarikat patuh syariah. Dia tak perlu sanksi lah, kata banyak ke tak banyak ke. Dia 79% bersamaan dengan 751 syarikat yang tersenarai daripada 948 adalah patuh syariah. Banyak tu. Tak terlarang nak beli sampai 700. Jadi sebab itu sebenarnya dari segi modal, ramai tanya bila terlibat ni berapa banyak modal diperlukan. Kena modal besar ke? Sebenarnya modal untuk kita mulakan adalah berbalik kepada wang lebihan yang kita ada. Saya tak boleh nak spesifik. Kita boleh mula dengan RM10. Kita boleh mula dengan RM50. Memang betul. Tak ada masalah pun. Tapi ramai terkejut. Betul ke? Bukan labur saham ni kena ada ratus ribu baru boleh. Tidak. Sebenarnya kita boleh bermula dengan modal yang rendah. Kerana apa? Kerana minima unit yang kita boleh laburkan adalah 100 unit. Bermaksud sekiranya daripada 750 syarikat itu, ada saham yang 50 sen, ada yang saham yang 70 sen, ada yang saham yang RM1. Sekiranya kita kali dengan 100 unit, pelaburan kita yang kita mulakan barulah serendah berapa? Kalau 70 sen barulah RM70. Termasuklah kos-kos tambahan yang dikenakan seperti kos brokerage, stamp duty dan clearing fee. Jumlahnya pun masih rendah. Bermaksud serendah di bawah RM100 kita dah boleh miliki pegangan dalam syarikat tersenarai di Bursa Malaysia. Jadi soalannya, kalau begitu saya nak terlibat. Macam mana nak mula? Caranya mudah, iaitu jangan ikut apa FBI buat lah. Dia pergi bagi orang duit, dia pergi masuk skim-skim yang ada package pelaburan kononnya, masuk 300 menjanjikan boleh dapat 3,000, masuk 5,000 package B pula boleh jadi 50,000. Wah, senang jadi kaya macam tu kan. Tapi tidak. Tidak sebegitu kerana kita terlibat dunia pelaburan ni, perlu diingat kita akan terdedah dengan risiko kerugian. Tapi kita kena ada ilmu untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi untuk kita mulakan langkah pertama, kita boleh buka akaun pelaburan kita di bank-bank pelaburan yang ada di luar sana. Dari sudut ada berapa banyak bank ni? Kita ada 16 bank pelaburan atau broker bank yang patuh syariah yang menyediakan akaun syariah di luar sana. Ada 16. Antaranya yang boleh saya sebutkan adalah RHB Investment Bank, Maybank Investment Bank, Affin Investment Bank. Ini maksud dia ada nama investment bank di belakangnya tu. Sedangkan nama maknanya kita biasa dengar. Kalau ada investment tu, itulah dia. Kita boleh melabur kat situ. Itulah tempat yang mana kita buka akaun. Kalau kita nak buka akaun simpanan kita nak simpan di fixed deposit atau simpan di akaun current, akaun semasa, akaun simpanan, kita akan pergi ke bank-bank yang kita nak pergilah. Tapi untuk pelaburan ni, kita perlu ke bank pelaburan, iaitu investment bank. Dan menariknya di sini adalah
Ramai tanya berapa deposit? Oh, kalau saya nak macam tu pergi bank. Saya akan pergi bank. So berapa deposit? Sebab kalau saya nak buka akaun simpanan atau akaun semasa, saya perlukan deposit untuk saya simpan dalam akaun bank tersebut. Tapi untuk pelaburan saham, tiada deposit. Dan kos pembukaan akaun yang dikenal sebagai akaun CDS dan juga trading account ini hanyalah RM10.60 sahaja. Masya Allah. RM10.60 dengan syarat apa? Syaratnya 18 tahun ke atas, kita ada salinan kad pengenalan, kita ada penyata bank. Di mana-mana sebab kita mesti ada penyata bank kita sebab kita dah simpan duit dekat bank. Jadi bila kita nak buka akaun pelaburan ni, kita hanya perlukan dokumen sokongan ini untuk membuka akaun dengan kos pembukaan sebanyak RM10.60. Saya sepanjang 2 tahun ni sebab pandemik, saya beri percuma je pembukaan akaun. Kerana saya juga salah seorang pemegang lesen pasaran modal di RHB Investment Bank. Dengan kerjasama yang kita bawakan dengan RHB Investment Bank, pembukaan akaun untuk melabur saham adalah percuma. Sekiranya melalui kami lah. Jadi nak beritahu, bukanlah kena ada mesti akaun mesti banyak duit ke boleh buka. Tidak. Hanya RM10.60 dan ada bank pelaburan yang menawarkan pembukaan akaun secara percuma untuk menggalakkan masyarakat membuka akaun. Dan bila kita nak melabur tu nanti, datanglah ilmunya. Bagaimana kita nak pilih saham yang baik. Bagaimana kita nak cari pulangan yang baik agar kita dapat meminimalkan kerugian. Kerana dalam pasaran saham ni pula, saya baru sebut tadi 700 syarikat patuh syariah. Dalam pasaran saham juga ada pelbagai produk lain yang perlu kita faham. Bukan sekadar saham. Kita ada produk-produk yang tawarkan seperti struktur warrant. Kita ada warrant, kita ada ETF, Exchange Traded Fund. Kita ada ETBS, Exchange Traded Bond and Sukuk. Kita ada REITs, Real Estate Investment Trust. Ada banyak sebenarnya produk-produk yang ditawarkan dan produk-produk ini perlu kita fahami mengikut risiko dan cita rasa kita. Kalau kita seorang yang ada ilmu, yang berani mengambil risiko yang lebih tinggi, kita boleh terlibat dengan produk-produk yang berisiko tinggi. Tapi sekiranya kita mungkin baru nak bermula, takut dengan produk yang berisiko tinggi ini, ada juga produk-produk yang risikonya rendah dan di sinilah kita masih mampu untuk menjana pulangan yang baik. Jadi sebenarnya itu langkahnya. Dan yang paling utama, nak cerita buka akaun, nak cerita masuk duit, nak cerita pilih saham, semuanya balik kepada apakah pelaburan yang terbaik dalam pasaran saham ni. Bagi saya pelaburan yang terbaik adalah pelaburan terhadap diri kita sendiri, iaitu kita perlu faham tentang produk yang kita laburkan. Dengan kata lain, kita perlukan ilmu tentang pelaburan yang kita lakukan dan kita kena tahu apa yang kita buat. Dan insya-Allah di situ kita akan menjadi seorang pelabur yang bijak dan insya-Allah juga menjadi seorang pelabur yang bertakwa. Masya-Allah. Itu pun dinamakan yang ini dinamakan apa? Pelaburan kendiri itu sebenarnya, Tuan Haji. Sebab sekarang sebenarnya pelaburan saham ni kita hanya memerlukan laptop, kita hanya memerlukan smartphone. Kita dah boleh buat sebarang urus niaga. Di pasaran saham di Malaysia sebagai contoh, kita juga boleh terlibat dengan pasaran saham yang ada di Amerika Syarikat. Sebagai contoh, mungkin hari ini kita melayari sosial media melalui Facebook, melalui Instagram, yang mana sebenarnya kita juga boleh menjadi pemilik syarikat Facebook yang ada di luar sana. Yang penting kita tahu syarikat yang kita laburkan adalah syarikat yang patuh syariah. Patuh syariah. Jadi sebab saya selalu juga orang kata nampak iklan-iklan seperti saham Facebook, saham Amazon kan. Dia keluar macam tu. Tapi kita tak berani nak klik, takut scam ke apa ke kan. Bagus tapi tu, apa yang berhati-hati. Jangan sebarangan klik. Tapi apa yang Tuan Haji Jangan seronok tengok sosial media dan tak ada pelaburan yang dibuat dengan deposit melalui WhatsApp. Tak ada pelaburan yang dibuat melalui main transfer begitu saja, tidak. Sebab itu saya kata tadi perlu ke bank pelaburan yang sah dan mereka akan sediakan platform untuk kita. Dan di situlah platform seperti kalau kita simpan duit, kita ada platform untuk keluar masuk duit. Serupa dalam dunia pelaburan saham, semuanya dilakukan sendiri secara online tetapi ianya dikawal selia oleh pihak autoriti. Itu beza dia. Dengan klik-klik kat luar, takut kita ke klik, dia bawa kita ke mungkin aplikasi Telegram atau WhatsApp, kononnya, dah ada tawaran package A, package B, package C, masuk banyak ni dapat sekian banyak. Itu hati-hati. Itu adalah skim peleburan. Itu bukan skim pelaburan. Kena berhati-hati ya. Bezakan peleburan dengan pelaburan takut duit kita lebur macam tu aja. Tapi apa yang tips yang Tuan Haji kongsikan tadi itu cukup baik. Sebab saya sendiri, saya kira orang awam lah yang tak tahu sangat tentang pelaburan saham ni, bila tengok macam RHB Investment,
bank-bank investment ni rasa macam ui kena ada ratus ribu. Rupa-rupanya tidak ya, RM10, 60 sen pun dah boleh buka akaun di situ. Ya. Lepas ni saya tak nak buang masa lagi sebab nama investment tu mungkin menakutkan sebenarnya. Itu yang rasa macam kena ada modal yang besar tu sebenarnya. Sebab tu Tapi kita kena betulkan minda sikit FBI. Sebab tu kita kena sebenarnya bagi saya, kalau kita ada duit banyak pun, kita melaburkan jumlah yang besar tanpa kita faham produk dan risikonya, kita akan alami kerugian. Kenapa tidak kita mulakan dengan jumlah yang kecil? Sekurang-kurangnya kita faham selok-belok dunia pelaburan tersebut sebelum kita menambah modal kita. Baik. Itu satu tips yang cukup bagus. Dan tadi Tuan ada cakap pasal pelaburan saham Kendiri tu yang memang sendiri boleh monitor dekat phone, ada app dan sebagainya. Saya tengok kawan-kawan saya banyak lah. Sebab saya tak berani lagi Bitcoin pun melalui ini kan. Lepas tu apa lagi ya, trading apa entah. Apa tu lagi satu tu, Forex. Dia main dekat sini juga, phone juga. So maknanya saham pun macam tu juga. Sekarang boleh tengok sendiri. Tapi apa sebenarnya kelebihan kepada Tuan Haji sendirilah, sebab tadi Ustaz cakap panjang dah kan. Apa manfaat dan risiko pelaburan saham Kendiri ni? Silakan Tuan Haji. Okey, yang pertama kita lihat dari segi faktor apa kelebihan dari dunia pelaburan saham ni. Sebenarnya banyak antara faktor yang boleh saya katakan ianya mudah, maksudnya mudah kita boleh membuka akaun dengan syarat yang agak mudah untuk kita buka, dan kita boleh membuat urus niaga hanya menggunakan smartphone, menggunakan laptop. Di mana saja kita berada, kita dah boleh membuat urus niaga beli dan jual dengan kos yang agak rendah. Yang rendah bagi saya kerana kos brokerage hanya serendah 0.3%, dan kos-kos lain juga adalah satu jumlah yang sangat kecil. Jadi dan kita boleh mulakan dengan jumlah modal yang kecil. Jadi bermaksud itu kelebihan yang ada. Selain daripada itu, kenapa orang melabur dalam pelaburan saham ni? Seperti mana yang kita kongsikan tadi, pelaburan saham perniagaan. Apa kelebihan yang kita dapat? Bagaimana kita boleh menjana keuntungan? Yang pertama melalui dipanggil kenaikan harga saham yang kita miliki atau dipanggil capital gain. Yang mana kita miliki pada harga yang rendah. Contoh, kita miliki saham FBI tadi pada harga RM1 dan permintaan saham FBI ni melonjak naik disebabkan FBI seorang yang handsome, seorang yang memang popular luar sana, permintaan tinggi menyebabkan saham melonjak naik. Bukan saja mungkin dikejar oleh peminat-peminat, tapi peminat-peminat membeli saham FBI yang ada. Jadi saham tu melonjak naik ke RM1.50. Secara sebagai seorang pelabur, daripada modal tadi RM1 naik RM1.50, keuntungan sebanyak 50 sen sesaham bersamaan dengan 50%. Itu dikenali sebagai capital gain. Keuntungan atas kenaikan harga. Yang kedua, syarikat FBI terus maju disebabkan perniagaan berkembang baik, permintaan yang sangat tinggi. Maka syarikat boleh mengumumkan pemberian dividen kepada para pelaburnya. Jadi kata lain, para pelabur yang tadi mungkin miliki pada harga RM1, saham tu naik 50 sen, tak jual lagi sebab dah untung ni. Tapi masa yang sama, syarikat FBI mengumumkan pula, saya nak syarikat setuju untuk bagi dividen 10 sen sesaham sebagai contoh. Jadi di sini juga manfaatnya terhadap pemegang-pemegang saham yang ada. Ini yang dikatakan saham adalah perniagaan. Kita juga menumpang. Sekiranya syarikat untung, diberikan kita dividen, maka kita akan dapat dividen. Dan sekiranya syarikat mungkin mengalami kerugian, kita juga boleh mengalami kerugian dengan cara apa? Harga saham yang kita mungkin miliki tadi pada harga RM1, dia boleh turun lebih rendah daripada harga yang kita beli. Di situlah akan berlaku kerugian. Tapi kerugian kita adalah kerugian yang terhad. Kerana dia tidak melibatkan, kalau syarikat tu bankrupt, kita bankrupt, tidak. Dia hanya terhad kepada pemilikan yang kita ada sahaja. Jadi ini antara kelebihan-kelebihan yang ada lah. Itu dari dua sudut utama, iaitu keuntungan atas kenaikan harga. Kedua, dari sudut pemberian dividen. Dan dividen ni pula sebenarnya ada banyak pecahan lain. Ada syarikat yang berikan dalam bentuk dividen tunai. Ada syarikat yang berikan dividen dalam bentuk saham percuma. Dan juga dalam bentuk warren percuma. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita faham tentang selok-belok perniagaan yang ingin kita laburkan. Masya Allah. Terbaik, Alhamdulillah. Dan saya apabila Tuan Haji dan Ustaz sendiri dah cakap tentang saham FBI banyak kali, saya rasa akan termakbul lah satu hari, mudah-mudahan. Dan saya adu-adukan. CDS kena ada dulu lah FBI. CDS dengan ekor saham kena ada dulu baru boleh. Kalau tidak, tak ada. CDS kena ada. Baik. InsyaAllah saya akan dapatkan bantuan daripada pakar-pakar berdua. Dan selepas itu, bila dah ada saham FBI, saya ajak Ustaz dengan Tuan Haji melabur.
InsyaAllah. Baik, kita dah dapat banyak maklumat sebenarnya. Bagi anda yang sedang menonton, kalian semua ya cukup manfaat, cukup memberikan satu ilmu yang berguna kepada semua sepanjang kita berkongsi ni. Tetapi banyak lagi kalau nak kira pasal saham ni, subhanallah, memang tak habis-habis sebenarnya. Tapi saya nak minta anda semua untuk share je. Share siaran live ini beramai-ramai supaya lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat. Walaupun dah habis siaran live ini, boleh share lagi sebab Facebook ni anytime pun boleh share, tak ada masalah. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Ustaz ada nak tambah apa-apa ke kita nak minum dulu insya-Allah ya. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini kita akan terus bersama dengan ahli panel kita memperkatakan tentang bayar zakat hasil labur saham. Itu tajuknya aja tapi kita dapat lebih hari ini. Alhamdulillah. Kita kembali selepas ini. Assalamualaikum, Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lek-luk kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்ச நிமிஷம் வரப்போறேன். Tetapi jangan sesekali lupa 全部都 OK， 爸爸别担心。 jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sedang menonton dan semua yang telah kongsikan live kita ini. Semoga lebih ramai mendapat manfaat. Bukan apa, hari ini merupakan perkongsian ilmu. Saya cukup teruja, saya cukup gembira kerana saya juga dapat bersama-sama dengan kedua-dua ahli panel kita menimba ilmu tentang bagaimana pelaburan yang orang kata tepat untuk kita dan yang patuh syariah, itu yang paling penting sebenarnya. Dan daripada situ juga kita rasa macam yakin untuk memulakannya. Kalau tanya saya nak mulakan balik, saya ada perasaan trauma tu masih lagi lah. Sebab kehilangan duit dulu bukannya sedikit. Banyaklah juga kan. Tapi sekarang ini ilmu-ilmu pelaburan makin banyak tersebar. Ya, dekat media sosial, dekat YouTube dan sebagainya. Tapi kita dalam banyak-banyak tu juga kita kena pilih siapa sebenarnya yang jujur ya untuk membimbing kita, bukan sekadar ambil je. Takut bila dah banyak ilmu pelaburan tiba-tiba timbul pula banyak scammer. Banyak scammer yang sekadar nak menggunakan kesempatan nak ambil duit kita, lepas tu dia pun sama juga. Jadi proses kita, kerugian kita tu makin berulang macam kitaran semula. Jadi penting sebenarnya untuk kita bersama dengan mereka yang benar-benar ingin membantu kita. Masya Allah, Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman merupakan pengurus unit syariah dan hubungan antarabangsa PPZ MAIWP, dan Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad merupakan mentor pelaburan saham syariah yang turut dijemput pada hari ini untuk berkongsi dengan kita. Baik, soalan seterusnya. Ini segmen yang terakhir kepada Ustaz. Kita dah cakap pasal elemen-elemen ya pelaburan yang patuh syariah, bagaimana kita nak mengenal pasti. Tetapi ada timbul persoalan. Okey Ustaz, katakanlah saya, okeylah saya dah yakinlah ini memang pelaburan patuh syariah ni, kita kena tengok yang ada logo kat tepi, bulat kat tepi tu macam Ustaz cakap tadi. Tapi apa kelebihan dia Ustaz? Selain daripada of course bila kita mengharapkan keredaan Allah, keberkatan dalam pelaburan kita, selain daripada tu, apa yang sebenarnya kelebihan kalau kita memilih untuk melabur dalam yang patuh syariah ni? Silakan Ustaz. Okey, pertama sekali FBI, Tuan Haji dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila kita tengok apa kelebihan kita melibatkan diri dalam aktiviti yang patuh syariah, sudah tentu yang nombor satu, kita sebagai orang Islam, kita berkewajipan untuk mencari yang halal. Mencari halal itu adalah fardu, maka menjadi kefarduan ke atas kita untuk menuntut segala yang halal.
Sebab segala yang halal itu akan mendatangkan keberkatan dan keberkatan itu akan membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Simple equation dia macam tu. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap darah daging yang bersumberkan daripada perkara yang haram, maka nerakalah lebih utama baginya. Maka ini satu arahan yang harus kita patuhi dan juga harus kita cakna sebagai orang Islam. Itu nombor satu. Dia menjadi kewajipan kita. Sebab nanti harta yang kita dapat, rezeki kita dapat, kita bukan sahaja nak guna untuk diri kita sendiri. Kita nak bagi makan anak dan isteri kita. Bagaimana pula dari sudut keberkatan, nak dapatkan keberkatan dalam rumah tangga kita, nak dapatkan redha Allah, nak dapatkan perkenan daripada Allah Ta'ala. Dapat dah pula, kita belanja pula macam mana, sebab harta ni dua benda ditanya, dari mana datang, ke mana belanja. Macam-macam soalan dekat akhirat, tang harta ditanya dua, mana datang, mana pergi. So apabila kita memilih yang betul-betul, kita dah pasti sumbernya halal, maka kita nak belanja pun perbelanjaan itu insya-Allah. Takkanlah kita dah dapat sumber halal ni, pergi belanja tempat-tempat haram pula. Jadi belanja tu pula salah. Okay, so kita ni sebenarnya kenapa bermulanya itu mesti halal? Kerana itulah, kerana rentetan. Dia ada dia macam domino effect jugalah. Maknanya kalau bermula tu halal, maka ada kebarangkalian yang cukup besar untuk kita teruskan momentum halal itu dengan apa yang kita buat selepas tu. Tapi kalau dah mula tu confirm haram, bila haram tiba pula nak buat baik pula dengan harta haram, dia tak jadi. Dia apa nama tu, dia tak match benda tu. Jadi yang apa Ustaz, yang batil tidak boleh bercampur dengan hak, betul Ustaz? Padu. Allahu akbar. Masya-Allah, Allahu akbar. Baru belajar. Hebat. Jadi bila kita sebut tentang apa kelebihan lain, antara kelebihan lain adalah kita menyuburkan pelaburan dan juga perniagaan bisnes-bisnes ataupun aktiviti-aktiviti yang halal. Kadang-kadang ada kita perhatikan banyak perniagaan-perniagaan yang mana mereka ni mementingkan soal ni. Kenapa mereka mementingkan? Sebab mereka tahu mereka nakkan keyakinan, terutama daripada orang Islam yang merupakan majoriti dalam negara kita. Maka orang Islam ni, dia bukannya orang Islam ni, kalau kita kaitkan dengan orang Islam ni miskinnya orang Islam. Tak, orang Islam juga ada mereka yang berharta dan bahkan boleh kata menandingi orang-orang bukan Islam. Dalam keadaan itu, mereka juga inginkan orang Islam ni melabur di tempat mereka, walaupun syarikat tu syarikat yang dipunyai oleh bukan Islam. Kerana mereka mengetahui pasaran mereka akan lebih luas. Mereka akan diyakini pilihan mereka yang apabila mereka menawarkan pilihan halal, maka market mereka lebih besar. Kalau FBI tengok yang ramai-ramai minta sijil halal ni, syarikat apa? Syarikat bukan Islam yang ramai. Betul. Mereka nak dan mereka tahu tentang pentingnya perkara itu. Sebab itu apabila kita melaburkan ataupun kita melibatkan diri kita dalam perniagaan-perniagaan ini, perniagaan yang patuh syariah ni akan berkembang. Terutama perniagaan-perniagaan orang Melayu, Bumi Putera, orang Islam sendiri, yang contohnya beberapa kita tak boleh sebutlah nama-nama syarikat dekat sini kan Tuan Haji untuk disclose kan. Jadi beberapa nama syarikat-syarikat yang dimiliki oleh orang Islam. Maka apabila orang Islam letak dekat situ, kekuatan ekonomi orang Islam ni dia akan lebih tinggi. Maknanya bila ada orang Islam kita ada kuasa beli yang baik, orang Islam kita ada orang kata dana yang hebat, orang Islam kita ada pemilikan. Kalau kita tengok kajian daripada Tekun, pemilikan Bumi Putera dan juga khasnya orang Islam dalam pasaran-pasaran pelaburan syariah ni ataupun pasaran pelaburan saham ni, pasaran modal saham ni sangat minima. Jadi kita nak tingkatkan. Apabila lebih ramai orang Islam mempunyai kuasa beli yang tinggi, mempunyai keberdayaan ekonomi yang tinggi, maka itu akan menunjukkan kejayaan. Dia akan mampu mengeluarkan orang daripada kancah kemiskinan daripada orang yang hanya mungkin sekarang ni terima zakat kepada orang yang mungkin bayar zakat. Jadi ni banyak efek dia. Dan apabila kita melibatkan dengan perkara-perkara yang halal, maka benda-benda yang halal ni akan
memberikan kesan-kesan yang baik dalam kehidupan kita, bukan sahaja kalau kita kata bincanglah soal keberkatan, bincanglah soal apa pun, perkara yang halal ini adalah satu perkara yang menjadi kemestian dan kewajipan kita, bahkan saya nak sebut dia menjadi satu perjuangan yang harus kita teruskan tanpa kita perlu maknanya kita tak boleh berlengah lagi lah dalam melibatkan diri kita dalam perkara seumpama ni. Wallahualam. Subhanallah, itu dia. Terbaik Ustaz. Dan apabila bercakap pasal ni, saya nak tanya soalan yang mendalam sikitlah kepada Tuan Haji. Orang kata apa, saya pernah dengar lah pasal apa syarikat-syarikat blue chips ataupun kalau untuk pengetahuan hadirin semua adalah mereka yang mempunyai track record yang baik, yang terhormat. Dan ni ada definisi lain tak untuk syarikat-syarikat blue chips ni, Tuan Haji? Okey, dari sudut saham ni sebenarnya kita juga ada pecahan-pecahannya. Selain daripada pecahan pasaran tu sendiri, kita ada pasaran di dalam papan utama, papan ACE dan juga papan LIP. Dan ni melibatkan market capitalization ataupun nilai pasaran sesebuah syarikat yang tersenarai dalam pasar yang disediakan. Jadi balik kepada tadi apa yang dimaksudkan blue chip ni, sebab kita ada blue chip, kita ada sebenarnya saham-saham ni kita boleh kategorikan dia. Saham-saham yang blue chip yang saya boleh katakan sebagai satu syarikat yang mempunyai nilai pasaran yang besar dan biasanya ianya kukuh dari sudut keuangannya. Di sini sebenarnya saham-saham yang boleh kita perhatikan untuk kita terlibat, yang mana kita tahu blue chip ini bermaksud apa? Antara saham-saham yang baik, saham-saham yang kurang risikonya kerana perniagaannya yang besar, market capitalization yang besar dan potensi yang ada. Ini antara orang kata saham-saham yang boleh kita perhatikan. Sebab itu juga petanda aras yang ada di Bursa Malaysia, iaitu FBMKLCI juga menggunakan sekurang-kurangnya 30 saham terpilih yang dikategorikan sebagai saham blue chip. Itu sebagai contoh. Dan kita adalah saham-saham lain. Dipanggil ada saham dikategorikan sebagai small and mid cap stock. Kita ada saham yang dikenali sebagai penny stock yang bersifat spekulasi. So kita ada pelbagai jenis klasifikasi saham yang ada sebenarnya. Dan di sinilah datangnya pentingnya kita fahami produk yang saya katakan tadi supaya kita tahu kita berada di mana. Kita nak yang mana. Kerana pilihan kita yang buat. Kita yang buat keputusan atas pelaburan kita. Jadi kita boleh mengukur tahap toleransi risiko kita sebelum kita buat pemilihan saham-saham yang tersenarai dalam pasaran saham. Masya Allah. Macam mana nak kena pasti tu, katakan sebuah syarikat tu, dia memberikan potensi pulangan pelaburan yang tinggi. Adakah berdasarkan prestasi dia 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun? Macam mana tu Tuan Haji? Sebab tu dari sudut ilmu pelaburan saham terutamanya, sebab itu kita biasa pecahkan kepada ilmu yang dikenali sebagai ilmu fundamental. Kita mengkaji kekuatan syarikat yang ingin kita laburkan, keadaan industri dalam syarikat yang kita laburkan dan juga keadaan ekonomi yang berlaku di persekitaran kita, baik dalam negara kita maupun di luar negara. Itu dari sudut yang pertama, iaitu melihat daripada sudut fundamental. Yang kedua, kita boleh aplikasikan ilmu tentang ilmu analisa teknikal. Yang mana saham memang naik dan turun, memang itulah lumrah pergerakannya. Cuma bagaimana dengan kekuatan syarikat yang kita lihat dari sudut fundamentalnya, dia akan membantu kita untuk mencari ataupun memilih saham-saham yang membuat trending yang baik, barulah kita tahu potensi yang akan berlaku di masa depan. Okey, kerana menggunakan ilmu analisa teknikal ini, dia bukan satu ilmu mistik, dia bukan satu ilmu yang pelik. Dia satu ilmu kajian dengan melihat pergerakan harga saham dan juga jumlah saham yang didagangkan. Yang mana kita boleh menggunakan maklumat yang ada dari segi harga dan juga jumlah dagangan tersebut untuk membuat projection, membuat forecasting ke manakah potensi saham tu nak pergi. Sama ada dia boleh berpotensi untuk naik, dia juga boleh berpotensi untuk turun. Dan di sinilah kita nak kawal pengurusan pemilihan kita tadi dari sudut fundamental, pemilihan saham tu, kita nak pilih saham apa nak beli. Teknikal lebih kepada bila nak beli, bila nak jual, dan macam mana nak pastikan kita tak mengalami kerugian besar, macam mana nak dapat pulangan yang baik atau minimal kerugian, maka datanglah ilmu pengurusan wang ataupun money management, yang mana dari sudut wang yang kita nak laburkan, berapa unit nak laburkan, kenapa kita laburkan pada harga sekian, berapa matlamat nak capai, berapa kerugian kita, semuanya kita boleh rancang. Kerana tu
pelaburan seperti mana dalam kehidupan perniagaan, semuanya perlu dirancang lebih awal, perlu tahu tindak tanduk kita sebelum kita membuat sebarang keputusan. Subhanallah. Itu dia satu tips yang cukup baik. Saya pun sebenarnya kalau itu soalan-soalan yang jarang saya tanyakan tu, nak hadam pun bukan senang sebenarnya, tapi insya-Allah kalau kita nak dengar balik, saya sarankan kepada anda semua yang berminat untuk melibatkan diri dalam pelaburan saham ini, bolehlah rewind balik daripada mula, ataupun nanti bolehlah dapatkan khidmat daripada Ustaz ataupun Tuan Haji Muhammad Asri. Mungkin sebelum kita, adakah Tuan Haji dan juga Ustaz bersedia untuk berkongsi Facebook ke supaya lebih ramai yang dapat merujuk kepada Ustaz dan juga boleh ya? Boleh. Kalau boleh kita kongsikan sebentar lagi, tapi sebelum tu saya nak minta Ustaz sendiri membuat kesimpulan. Maklumlah masa kita ni agak terhad juga. Kesimpulan tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini. Tajuknya adalah melabur ataupun membayar zakat dengan hasil pelaburan saham, tetapi kita dapat lebih daripada itu lagi. Dan Ustaz mungkin boleh buat kesimpulan daripada pelaburan patuh syariah itu sendiri. Ustaz, silakan. Tak dengar suara Ustaz. Ya. Okay. Terima kasih FBI, sahabat-sahabat Tuan Haji yang dirahmati Allah SWT sekalian dan semua sahabat-sahabat. Kita telah bincang dan banyak perkara yang telah dikongsikan. Perkara yang seterusnya dilakukan adalah apa tindakan kita. Sama ada kita hanya nak berdiam diri ataupun kita nak mulakan proses pembelajaran. Kita nak belajar, kita nak terus dalamkan. Jadi nak dalamkan lagi ilmu, cari guru-guru yang berautoriti, cari guru-guru yang benar. Itu nombor satu. Cari mereka yang mempunyai kelayakan. Contoh macam Tuan Haji Asri dengan tim dia ada kelayakan. Orang yang ada MSTA, orang yang ada sijil-sijil yang orang yang ambil peperiksaan dan lulus dengan Suruhanjaya Security. Mereka ni ada autoriti untuk mengajar. Dan apabila autoriti ni bukan isu mahal ataupun murah, dia kena beza. Autoriti ni adalah untuk pertama sekali keberkatan ilmu, sebab mana boleh orang mengajar sembrono. Kalau ustaz-ustaz nak mengajar masjid pun kena tauliah, apatah lagi benda-benda lain pun samalah juga kan. Apatah lagi perkara yang berkaitan dengan deposit, ambil duit orang dan sebagainya. Walaupun kita tak ambil duit orang, tapi yang pentingnya macam mana mengajar manusia menguruskan keuangan, ini satu benda yang bukan main-main ya. So yang pertama sekali perlu ada guru yang berautoriti. Nombor dua, nasihat saya dan juga mungkin untuk kita jadikan sebagai panduan, melabur dalam syariah ini adalah salah satu daripada sebenarnya perjuangan kita. Apabila kita dah faham, kita dah tahu dan sebagainya, maka tinggal lagi kita untuk bertindak dan yakinlah kepada apa yang telah dikeluarkan, senarai-senarai yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security. Kalau tak sure, boleh pergi ke laman web Suruhanjaya Security, boleh tengok dan boleh semak sendiri saham-saham yang patuh syariah dan seumpamanya untuk kita membuat pilihan. Pastikan kita mengkaji sebelum membeli. Ini penting. Kita tak nak terlibat secara sembrono, tengok-tengok agak-agak macam tadi Haji sebut beberapa saham berkaitan dengan glove dan sebagainya. Agak-agak naik tak. Kita tengok ada catalystnya, ada berita, ada perkara-perkara yang akan menyebabkan saham itu tiba-tiba ataupun menjadi tarikan pada ketika itu. Maka ini kajian yang harus kita buat sebelum kita membeli. Maka sebenarnya pelaburan saham bukan satu perkara yang main-main. Pelaburan saham adalah satu perjuangan sebenarnya dan juga perlu didasari dengan ilmu yang tepat. Dan yang paling penting, apabila kita melibatkan diri dengan yang halal, maka insya-Allah kehidupan kita akan diberkati oleh Allah Ta'ala. Dan yakinlah yang halal itu apabila walaupun dia sedikit, tetapi dia sebenarnya memberi kebaikan yang banyak berbanding yang haram. Kalau banyak sekalipun tak guna untuk kita, dan dia ibarat menghirup air laut yang tidak akan kunjung tidak akan hilang dahaganya. Benar Allah. Subhanallah.
Saya tertarik dengan apa yang Ustaz cakapkan tu. Mencari yang halal, yang patuh syariah ini adalah satu perjuangan. Ya, bukan sekadar nak beli saham saja, tak. Ia adalah satu perjuangan jangka panjang dan kita dapat lihat sendiri bagaimana orang bukan Islam macam Ustaz cakap tadi tertarik dengan dasar-dasar yang dilakukan oleh kewangan Islam itu sendiri. Dulunya memang banyak betul bantahan dan sebagainya, tetapi sekarang ini mereka sendiri percaya yang masalah isu-isu halal ini mereka perlu melibatkan diri, mereka perlu menjadikan perniagaan mereka sendiri, pelaburan mereka sendiri adalah patuh syariah dan lebih Islamik. Kerana bukan saja nak mendapatkan pasaran yang lebih besar, malah orang-orang mereka sendiri, orang-orang bukan Islam sendiri pun sekarang dah makin ramai memilih pelaburan patuh syariah ataupun produk-produk yang halal. Itu yang kita dapat lihat sekarang ini. Subhanallah. Sekarang ni kita beralih kepada Tuan Haji Muhammad Asri. Kesimpulan daripada Tuan Haji dan mungkin sedikit nasihat terutama kepada orang macam saya ni yang trauma untuk melabur setelah mengalami pengalaman yang pahit ni. Silakan Tuan Haji. Nasihat saya dan juga nasihat kepada diri saya juga lah ya tuan-tuan bukan nak menunjuk kita pandai, tidak, hanya nak berkongsi. Kita perlu menyiapkan diri kita untuk melalui cabaran yang memang sukar kita ramal. Walaupun hari ini mungkin kita berada di era endemik, tapi dengan isu-isu semasa yang kita lihat bagaimana datangnya varian-varian baru, adakah ianya akan berpanjangan? Jadi sudahkah kita bersedia nak lalui cabaran yang menanti kita di hadapan? Jadi secara tak langsung sebenarnya apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu siapkan diri kita untuk merebut peluang yang ada. Ketika orang kata kalau hari ini nak melabur, orang takut ekonomi tak bagus, keadaan pasaran tak baik, sebenarnya peluang itu sentiasa terbuka kepada mereka yang bersedia untuk merebut peluang. Sebab ini juga salah faham. Ramai orang kata bila ekonomi dah bagus nanti saham akan naik, kat situ saya nak beli. Tuan-tuan, ketika itu mungkin harga saham telah melonjak naik begitu jauh daripada harga yang terendah yang ada. Jadi sebenarnya peluang itu terbuka dan ramai tanya bila nak mulakan pelaburan. Kalau jawapan saya adalah semalam. Itu semalam tak ada account, nak mulakanlah hari ini. Maksudnya bertindaklah seawal mungkin, terutama di kalangan anak-anak muda pada hari ini. Cuba rujuk dan cari panduan untuk mendalami ilmu keuangan dan juga pelaburan. Kerana keuangan dan pelaburan tidak boleh dipisahkan. Yang mana hari ini ramai yang kita lihat masyarakat kita sedia maklum tentang bebanan perbelanjaan. Bebanan yang mana kita lihat barang-barang semakin meningkat naik sedangkan sumber pendapatannya agak terhad. Jadi kita perlu mencari jalan. Untuk mencari jalan bukan untuk mencari keselesaan semata-mata, tapi kita nak mencari yang lebih baik daripada itu. Kerana apabila kita dapat menggandakan wang yang kita ada, kita dapat uruskan wang kita dengan baik, kita dapat gandakan dengan baik, bukan sekadar dapat manfaat pada diri kita, tapi dapat memberi manfaat kepada ummah secara keseluruhannya. Itu misi kita, agar kita dapat memanfaatkan bersama dan untuk menjadi seorang pelabur yang bijak ini, teruskan dalami ilmu pengetahuan kerana untuk kita kuasai ekonomi seperti mana yang Ustaz kongsikan tadi, kita boleh kuasai ekonomi dengan syarat kita kuasai ilmu yang kita ingin terlibat. Maksudnya dalam sektor-sektor itu kita perlu ada kepakaran dalam bidang-bidang tersebut, barulah kita boleh menguasai ekonomi yang ada di luar sana. Jadi ayuh bersama-sama untuk kita perkasakan ekonomi kita agar kita terus dipandang tinggi, tidaklah kita mungkin orang kata kita ni diperlekehkan, tidak, kita tak nak ke arah itu. Kita boleh buktikan bahawa semua orang boleh berjaya untuk meraih atau menumpang kekayaan yang ada di muka bumi ini, insya-Allah. Yang penting kita usaha dan serah balik kepada Dia yang Maha Kaya. Masya Allah, nasihat yang terbaik daripada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Dan mungkin Ustaz dan juga Tuan Haji nak berkongsi sesuatu kepada penonton, Facebook, akaun Facebook mungkin, dan juga apa-apa saja yang daripada Tuan Haji, cara menghubungi, nombor telefon kalau ada kan. Mungkin kita boleh naikkan dekat skrin tu. Boleh ikuti saya di social media saya di Facebook, dan hati-hati juga kepada mereka yang follow saya, pastikan anda mengikuti atau menjejaki social media yang betul, kerana banyak pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang membuat pakej-pakej pelaburan di luar sana. Jadi pastikan boleh follow Facebook saya Haji Muhammad Asri. Saya ada IG dan juga Twitter dan juga YouTube yang anda boleh
follow, dan insyaAllah banyak perkongsian ilmu sebenarnya yang saya bawakan secara percuma kepada masyarakat supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang bijak menguruskan keuangan dan juga bijak dalam menguruskan pelaburan mereka, insyaAllah. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Dan seterusnya Ustaz mungkin nak berkongsi. Ustaz ada Facebook dekat situ. Kalau boleh kita klikkan Facebook tu, producer, insyaAllah. Dekat bahagian tu. Facebook saya biasa je, nama jujur Ahmad Husni Abdul Rahman. Oh ya. Tak ada abang boy ke, tak ada. Nama jujur. Terus terang nama. Muka memang muka ustaz lah, bukan muka Korea semua ya. Muka tu muka ayah saya. Arwah ayah saya. Masya-Allah. Itu muka tu lain sikit lah, muka lain sikit, tapi nama jujur. Kita paparkan sekarang ni. Ni muka anak-anak saya. Allahu Akbar. Hebat tu. Macam ni ni boleh berhubung. Jangan curi gambar buat scam sudah. Itu je pesanan. Pesanan penaja. Memang. Ya, dengar macam nasihat tu macam gurauan, tapi memang betul. Banyak betul. Sebab memang saya dengan Haji selalu kena bab scammer ni memang. Ya. Saya pun dulu kena. Daripada saya macam ni, dia orang letak rambut lah macam-macam. Nanti petang ni lepas sesi ni insya-Allah gambar kita bertiga pun mungkin kena juga kan. Tuan Haji Muhammad Asri dan juga Ustaz Ahmad Husni, terima kasih kerana bersama-sama dengan Ummah Live. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan ilmu kepada semua yang menonton hari ini, dan sama-sama kita menyebarkan manfaat ini dengan hanya tekan butang share dan juga follow Facebook, YouTube, laman-laman sosial yang telah pun disiarkan oleh kedua-dua ahli panel kita tadi. Mudah-mudahan ya kita berjumpa lagi Ustaz dan Tuan Haji, halalkan segala ilmu yang dikongsi insya-Allah, dan moga-moga tuan-tuan berdua mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.